Okey, so untuk fizik kuantum ataupun quantum physics ni, kita akan tengok sikit dia punya ringkasan lah. Jadi dalam subtopik, dalam topik ni, dalam bab ni ada tiga subtopik. Teori kuantum cahaya, fotoelektrik dan teori fotoelektrik Einstein. So biasanya dua ni dia akan sekalikan lah. Kalau macam dalam exam kan, biasanya dia akan gabungkan soalan daripada dua subtopik ni. Okey, jadi kita tengok satu-satu secara ringkas. Okey, mana-mana yang korang tengok rasa macam rasa macam tak cukup kan? Rasa macam maklumat tak cukup, boleh tengok video yang lebih penuh. Ini adalah ringkasan sebagai overview sahaja. Okey, kita start dengan teori kuantum cahaya. Jadi, ini adalah saintis-saintis yang terlibat. Okey, yang kalau dalam kutip diorang bagi diorang ni lah. Jadi, barisan yang belah atas ni adalah fizik klasik. Daripada Newton sampailah Thomson. Ini adalah fizik klasik. Tapi yang dekat bawah ni adalah fizik moden. Okay, jadi kalau korang imagine cikgu banyak ke keluar soalan pasal diorang ni? Okay, tak adalah tak keluar langsung. Tapi dia macam dekat dalam chemistry, korang pernah tengok kan soalan-soalan berkenaan dengan saintis tu kan? Macam tu lah lebih kurang. Dia taklah tanya terlampau mendalam. Okay, dia setakat yang penting kita tahu dia punya sumbangan kepada fizik moden terutamanya. Okay, jadi ini adalah senarai saintis tu. Jadi benda pertama yang korang belajar selain daripada saintis ni dekat dalam bab ni adalah berkenaan dengan jasad hitam. Jadi untuk jasad hitam ni nak kena tahu apa? Perlu tahu dia punya definisi. Black body you have to know the definition. Okay, so jasad hitam ni sebenarnya apa benda? Tak, dia adalah satu objek. Dia adalah satu jasad ataupun satu objek yang mana kalau ada sinaran yang dipancarkan ke atas dia, dia akan serap. Okay, so kalau macam contoh katakanlah ada satu sinaran daripada mana-mana sumber dipancarkan ke atas objek tu, dia akan serap semua. Okay, tapi pada masa yang sama dia akan pancarkan juga sinaran bergantung kepada suhu. Macam contoh macam ni lah, korang nampak tak ni kenapa warna dia merah? Sebab bila kita panaskan, okay, suhu dia tu menyebabkan dia pancarkan sinaran yang kita boleh nampak, iaitu warna merah macam tu. Okay, jadi itu adalah jasad hitam. Tapi apa yang paling penting? Paling penting adalah dia punya definisi lah. Okay, jadi sekarang ni kalau korang tengok dalam ayat kedua, dia dah kata dia akan pancarkan sinaran bergantung kepada suhu. Jadi saintis buat eksperimen berkenaan dengan sinaran yang dipancarkan tu. Okay, so benda yang selalu juga dia tanya adalah berkenaan dengan eksperimen tersebut lah. Okay, yang pertama sekali kita ada fizik klasik punya teori. Okay, korang imagine macam ni lah. Dalam graf yang pertama ni adalah graf teori. Okay, teori saintis-saintis lama lah orang kata. Okay, so teori diorang adalah, okay, first kita kena faham cara nak baca graf ni dulu. Okay, graf ni graf panjang gelombang. Okay, tapi kalau nak mudah, biasanya penjelasan akan diterangkan menggunakan konsep frekuensi. Okay, V sama dengan F lambda, korang tahu bahawa bila panjang gelombang tu bertambah, maksudnya frekuensi akan berkurang dan sebaliknya. Bila panjang gelombang berkurang, frekuensi akan bertambah. So, kalau kita baca dekat sini, B ni kan panjang gelombang dia panjang. Okay, maksudnya dekat B ni frekuensi dia rendah. Dekat sini pula, okay, panjang gelombang dia pendek kan? Sebab baca graf, panjang gelombang dia pendek lah. Tapi frekuensi dia adalah tinggi. Jadi berdasarkan graf ni, korang nampak bahawa bila frekuensi tinggi, maksudnya keamatan sinaran, keamatan ataupun intensiti keamatan pun bertambah juga. Okey, jadi semakin bertambah frekuensi, semakin tinggi keamatan sinaran. Okey, tapi ini adalah teori fizik klasik yang mana diorang bayangkan frekuensi tu bertambah sampai bila-bila keamatan akan naik. Okey, sampai infinity. Maksudnya bila frekuensi bertambah, makin lama makin tinggi frekuensi, keamatan sinaran pun akan bertambah juga. Jadi itu adalah teori fizik klasik. Ingat tau, ni teori. Tapi selepas kita ada cukup teknologi untuk buat eksperimen, diorang buatlah eksperimen nak test betul ke sembang je. So bila diorang buat test, diorang nampak ini adalah hasil yang berlaku. Okay, jadi sekarang kita tengok kat sini. Sekali lagi, dekat sini lambda dia adalah lebih panjang, jadi frekuensi dia lebih pendek. Okay, so dekat sini lambda dia tinggi. Lambda dia lebih rendah lah kan? Lambda lebih rendah. Lambda dia lebih rendah daripada original tadi, tapi frekuensi dia lebih tinggi. Okay, kalau kita tengok bahagian ni, kalau korang perasan, apa yang berlaku adalah semakin bertambah frekuensi, kan? Semakin bertambah frekuensi,
semakin bertambah intensiti ataupun keamatan dia juga. Okey, semakin bertambah frekuensi, semakin bertambah keamatan dia. Jadi, apa beza dia dengan yang asal? Beza dia adalah bahagian ni. Start daripada UV. Itu yang dia panggil malapetaka UV ataupun UV katastrofi tu. Jadi sekarang ni apa beza dia dengan original? Beza dia adalah, apa beza dia dengan teori asal tanpa eksperimen tu? Bezanya adalah dekat sini frekuensi bertambah lagi kan? Frekuensi bertambah tapi keamatan berkurang. Jadi dalam exam, apa yang diorang nak tanya ni? Dalam exam diorang boleh tanya, ini adalah hasil eksperimen, apa beza dia? Apa bukti dia? Apa yang membuktikan bahawa teori asal tu adalah salah? Apa yang membuktikan fizik kuantum tu? Jadi datang mana fizik kuantum? Inilah dia punya eksperimen yang mencetuskan semua dalam fizik kuantum. Okay, so kesimpulannya apa kat sini? Kesimpulannya adalah teori fizik klasik kata semakin bertambah frekuensi, semakin bertambah keamatan tanpa limit. Okay, tapi kalau hasil eksperimennya, frekuensi bertambah memang keamatan bertambah, intensiti pun bertambah. Tapi ada limit. Sampai je dekat UV, kita tambah lagi frekuensi tu, apa yang berlaku adalah keamatan berkurang. Okay, jadi ini adalah uh, graf yang membandingkan hasil daripada teori fizik klasik dan juga hasil eksperimen sebenar. Okay. Jadi daripada situ apa lagi bukti-bukti untuk fizik kuantum? Kita ada spektrum pancaran. So spektrum pancaran ni dia suka tanya pasal definisi dia. Okey, definisi dan fungsi dia lah. Jadi sekarang ni kita ada yang pertama iaitu cahaya daripada lampu lah, lampu warna putih. So lampu ni bila dia lalukan dekat prism ni, apa yang akan berlaku adalah dispersion. Dispersion ataupun serakan cahaya. Apa yang berlaku adalah cahaya yang satu warna ni akan pecah kepada 7 warna. Tapi kalau korang tengok warna tu tidak ada pemisahan. Okay, there is no gap between the colours. Tapi yang ini, okay, ini pun sumber cahaya. Datang mana cahaya biar dulu, kita pause dulu. Tapi point dia adalah, sumber cahaya ni bila dilalukan dekat prism ni, apa yang berlaku adalah dia pecah juga. Tapi dia pecah tu dengan line yang ada gap. Maksudnya itu sebab nama dia spektrum garis. Sebab dia hasilkan garis-garis. Kalau yang ni spektrum selanjar tu, dia tak ada garis-garis. Dia sambung-sambung je. Okey, jadi ini adalah dua jenis spektrum tu. Tapi kalau dalam exam dia nak tanya berkenaan apa? Biasanya dia akan minta perbezaan antara line dengan continuous spectrum. Jadi apa perbezaan dia? Pertama sekali adalah siapa yang hasilkan dia. Okey, so kalau line spectrum, continuous spectrum atau spektrum selanjar dihasilkan daripada penyerakan cahaya putih oleh prisma. Okey, kalau nombor dua ni pula, dia tak pakai cahaya putih. Dia dihasilkan oleh atom yang teruja. Okay, atom yang teruja maksudnya kita ada atom tu kita bagi dia tenaga. So, bila dia kata teruja atau excited ni dalam fizik kita consider dia sebagai yang mempunyai tenaga tinggi. High energy lah. High energy atom, dia akan menghasilkan garisan macam ni. Jadi apa beza dia? Beza dia kalaulah continuous tadi tak ada separation langsung antara warna tu. Tapi dekat sini ada dia punya line dia sendiri. Jadi apa point dia? Kenapa perlunya benda ni? Apa fungsi benda ni? Fungsi dia adalah setiap satu tu ada unique wavelength and frequency, panjang gelombang dan frekuensi unik. Jadi setiap unsur bahan yang berbeza mempunyai garisan yang berbeza. Macam contoh kat sini hidrogen, gini garisan dia. Barium, gini garisan dia. Jadi kalau lah suatu hari korang ada satu bahan yang korang tak tahu tu apa benda, korang boleh test pakai ni, lepas tu compare lah dengan line yang kita memang dah tahu. So kalau line dia gini, maksudnya kita tahu, oh ni mesti hidrogen. Walaupun asal-asal kita tak tahu dia adalah hidrogen, tapi bila kita bandingkan, kita nampak, oh ini adalah hidrogen. Contohlah. Okay, so ini adalah berkenaan dengan dua jenis dua jenis spektrum kita, garis dan juga selanjar. Okay, jadi sekarang ni kuantum tu sendiri. Okay, so sekarang yang ni cikgu nak tunjuk dekat korang, kuantum tu apa? Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kuantum, kita rasa jam sebab rasa macam kompleks sangat perkataan tu. Tapi sebenarnya korang boleh imagine, ini simplification ini simplification. Ni adalah yang paling mudah cikgu boleh bagi. Bayangkan kuantum tu sebagai penjodoh bilangan. Okey, kalau dalam gambar pertama air mengalir macam ni. Tapi dalam gambar yang kedua ni, dalam bola-bola ni adalah air juga. So apa yang kuantumnya? Inilah kuantum. Kuantum tu maksudnya tenaga. Kuantum tu adalah tenaga tapi dalam ketulan tenaga. Okey, maksudnya instead of tenaga yang mengalir macam ni tak putus-putus, apa yang berlaku adalah setiap satu bola ni ada tenaga. So bayangkan kuantum tu adalah ketulan tenaga.
Tapi dalam exam jangan jawab gitu. So nak jawab apa dalam exam? So tenaga tu, kuantum tenaga adalah paket tenaga yang diskrit. Diskrit ni maksudnya seketul-seketul yang tidak bercampur, yang tidak melekat macam tu lah. Okay. So quantum of energy is basically discrete energy packet. So maksudnya kita ada tenaga. Tenaga tu dalam satu paket. Itu yang cikgu kata seketul tadi. Itu je maksud quantum. Quantum tu basically adalah seketul tenaga. Tapi dalam exam jangan tulis seketul tenaga. Katalah dia adalah paket tenaga yang discrete. So kalau discrete maksudnya seketul-seketul. Jadi kenapa? Jadi dia bukan continuous. Dia bukan tenaga selanjang. Dan setiap ketul kuantum tu, dalam ni ada tenaga kan? Dalam ni ada tenaga. So setiap ketul ni, dia bergantung kepada frekuensi gelombang tu. Okey, tapi kita akan tengok formula dia kejap lagi. Jadi sekarang ni apa beza kuantum dengan foton? So tak ada pun. Foton tu kuantum lah. Cuma biasanya foton tu kita akan merujuk kepada cahaya. So maksudnya kita ada contohlah ni lampu kan. So lampu ni dia keluarkan cahaya. So cahaya tu tenaga cahaya tu basically adalah kuantum cahaya lah. Kuantum tenaga kan. Seketul tenaga cahaya. Jadi benda ni secara spesifiknya kita panggil foton. So apa beza foton dengan kuantum? So kuantum tu secara general kita merujuk, secara amnya kita merujuk kepada seketul paket tenaga. Tapi kalau foton tu dia merujuk kepada cahaya punya tenaga. Okey, dalam bentuk paket juga, which is dalam bentuk kuantum juga. Okey, jadi itu adalah kuantum tenaga. Jadi berbalik pada poin 3 tadi, dia kata bergantung kepada frekuensi gelombang. Jadi macam mana nak kira? Jadi inilah formula yang ada. Dalam exam dia bagi, jangan risau. Dalam exam dia bagi. So dalam exam dia bagi kita dua formula. E sama dengan HF dengan E sama dengan HC per lambda. Dua-dua dia bagi. So E adalah tenaga. So tenaga SI unit dia adalah joule lah. So dia guna photon energy kat sini. Tapi quantum energy lah. Seketul tenaga tu. Ini adalah energi dia. Bergantung kepada frekuensi. Jadi kalau kita tengok dekat sini. Semakin bertambah frekuensi. Semakin tinggi energi. Okay. Tapi ada lagi satu formula. Iaitu HC over lambda. Di mana C adalah laju cahaya 3 kali 10 kuasa 8. Ni hati-hati dalam exam, dalam soalan lah. Kadang-kadang dia tak bagi siap-siap. Okey, tapi korang kena tahulah 3 kali 10 kuasa 8. Tapi kalau lah tak ingat, pergilah cari dekat list formula. Okey, kalau tak ada dalam kuantum, mesti ada dalam bab cahaya. Okey, form 4 lah. Okey, lepas tu lambda tu adalah panjang gelombang. Cuma nak cakap, okey, frekuensi unit dia memang hertz lah. Frekuensi unit dia adalah hertz. Okey, kalau lambda, kadang-kadang dia akan bagi dalam nanometer. N ni nano. So korang tak boleh pakai nanometer tau. Kalaulah kita nak pakai SI unit, kita tak boleh pakai nanometer. Jadi kita akan tukar nanometer kepada meter. Macam mana? Kali 10 kuasa negatif 9. Jadi kalau nak senang cerita, nampak je soalan tu kata cari tenaga foton. Cari tenaga kuantum. Okay? Gunalah formula ni. Nak pilih yang mana? Pilih tengok situasi. Kalau dia bagi frekuensi, pakailah HF. Kalau dia bagi lambda, pakailah HC over lambda. Okay. So kadang-kadang ni jarang lah. Tapi kadang-kadang ada juga dia terselit soalan berkenaan dengan kuasa. So kalau kuasa, kalau korang perasan formula dia sama je dengan tadi. Okay. Kalau perasan formula dia sama dengan tadi. Cuma biasanya exam formula ni je dia bagi. Yang ni dia tak bagi biasanya lah. Okay. Tak adalah sentiasa. Biasanya dia tak bagi yang ni. Tapi korang boleh tengok E tu tukar kepada P. Lepas tu tambah huruf N. Sebab tak? E tenaga tukar kepada P. Tapi ada huruf N dekat sini. Di mana N tu adalah jumlah foton. So biasanya soalan akan tanya nilai N lah. Ataupun dia boleh tanya nilai P. Okay, so P unit dia adalah watts lah. Sebab dia adalah power ataupun kuasa. Okay, habis daripada situ. Sekarang kita nak masuk bahagian yang seterusnya. Masih lagi dalam subtopik yang sama tau. Subtopik satu ni dia panjang sikit. So masih dalam subtopik yang sama. Iaitu sifat kedualan gelombang zarah. Wave particle duality. Benda ni dia sebenarnya senang kalau korang fikir secara logik. Apa yang logiknya? First kali kita kena faham. Kita ada dua benda. Kita ada gelombang. We have wave. Lepas tu kita ada particle. Particle zarah. So, sekarang ni, setiap benda ni ada sifat dia sendiri. Maksudnya gelombang, dia ada ciri-ciri gelombang. Apa ciri-ciri gelombang? Gelombang adalah kalau dia buat pembelauan dengan interference, diffraction ataupun interference. So maksudnya kalau korang nampaklah sesuatu sedang buat pembelauan. Kan korang tiba-tiba tengah duduk tengok, benda ni tengah buat pembelauan. Korang tahu, oh ni mesti gelombang. Kenapa? Sebab sifat gelombang adalah buat pembelauan.
Okay, korang tengah duduk-duduk tiba-tiba ada benda buat interference. Korang macam, oh ini mesti gelombang juga. Kenapa? Sebab dia buat interference. Jadi apa-apa yang buat diffraction, apa-apa yang buat interference, kita tahu itu adalah wave. Kenapa? Sebab wave punya property adalah buat diffraction dan interference. Okay. So contoh dia adalah radio light. Itulah kita kata wave property. Kenapa? Sebab dia buat diffraction dan interference. Okay, itu cerita gelombang. So, gelombang sifat dia adalah pembelauan dan interference tadi. Dia buat diffraction dan interference. Tapi, kalau zarah pula, kalau benda tu ada momentum dengan tenaga kinetik. Okay, kalau objek tu ada momentum, objek tu ada kinetic energy, kita tahu, oh ni mesti zarah. So, macam contoh satu objek ni sedang bergerak, kita kata objek ni sedang ada momentum, kita macam dah tahulah, oh ini mesti zarah. Kenapa? Sebab dia ada momentum. Okay, kalau dia ada kinetic energy, dia mesti partikel lah, zarah kan. Okay. So sekarang ni apa yang kedualannya? Kedualannya adalah bila si De Broglie ni dia bagi satu hipotesis. Hipotesis dia adalah semua partikel boleh tunjuk sifat wave. Padahal ingat balik tadi kita baru cakap gelombang buat kerja gelombang lah. Tak payahlah kacau kerja zarah kan. Wave adalah dia punya karakteristik sendiri. Tak payahlah kacau partikel. Tapi hipotesis De Broglie kata partikel pun boleh je tunjuk sifat wave. Jadi macam mana dia orang buktikan? Okay, first tengok eksperimen yang pertama ni, eksperimen dui celah dengan cahaya. Double slit experiment with light. Okay, first kita kena faham light adalah wave. So apa tadi kita belajar? Wave boleh buat diffraction, pembelauan, boleh buat interference. Interference lah. So bila dia lalu double slit, apa yang akan berlaku adalah dua celah akan buat interference lah. Jadi inilah pattern cahaya. So, disebabkan light tu adalah wave, kita tak adalah terperanjat. Tak ada saba-saba macam, apa hal ni? Tak ada. Kenapa? Sebab dah terang-terang dia adalah wave. Jadi kalau dia wave, dia buatlah interference. Tak ada siapa-siapa terkejut. Tapi, ni nak terkejut ni. Dekat eksperimen ni, dia repeat. Tapi kali ni dia pakai elektron. Dalam kepala kita tahu dah, elektron ada momentum. Okey, elektron ada momentum. Elektron ada tenaga kinetik. Elektron has momentum, elektron has kinetic energy kalau dia bergerak. So, dia adalah partikel. Masalahnya, bila dia orang buat eksperimen double slit ni, tiba-tiba dekat skrin, sama pula pattern dia. Bila sama pattern, maksudnya dia, partikel, pergi buat interference. Kan? Jadi, ini orang terperanjat. Kenapa? Sebab partikel sepatutnya tunjuk benda partikel. Tunjuk partikel punya sifat, which is momentum dengan kinetic energy. Tapi tiba-tiba, dia pergi kacau lane orang. Maksudnya, tiba-tiba dia pergi buat interference. So, interference adalah sifat wave. Jadi, poinnya, De Broglie cakap tu, hipotesis dia betul lah. Sebab partikel boleh pergi buat pula sifat wave. Padahal dia adalah partikel. Dan ini dibuktikan oleh eksperimen ini. Okay, so itu adalah wave particle duality. Itulah kedualannya sebab dua-dua pun boleh. Gitulah lebih kurang. Daripada situ kita ada formula ni. Okay, so formula dia adalah lambda sama dengan H over P. Oh, lupa pula awal-awal tadi H ni adalah pemalang Planck dan memang value dia malah lah dan unit dia adalah joule second. Okay, jadi ini adalah formula. Kalau korang nampak je soalan tu ada kaitan dengan kedualan kan, biasanya inilah formula yang dia akan pakai. So dalam exam dua-dua ni dia bagi. Okay, dua-dua ni dia bagi di mana P adalah momentum. Lepas tu M ni adalah jisim elektron tu dan V adalah hal laju. Okay, exam dia tak bagi formula ni. Tapi ni adalah formula yang terus gabungkan dengan kinetic energy. Okay, di mana K itulah kinetic energy dia. Okey, jadi itulah benda formula yang ada dekat dalam duality gelombang dengan zarah. Okey, habislah subtopik pertama. Panjang pula. Sekarang kita tengok subtopik kedua. Okey, untuk subtopik kedua kita belajar pasal kesan fotoelektrik. Okey, yang ini kan banyak main dengan logik dan imagination. Okey, sekarang kesan fotoelektrik ataupun photoelectric effect, kita tengok definition dulu. Okey, so definition of photoelectric effect adalah dia macam ni. Ada cahaya datang. Okey, cahaya datang daripada luar. Cahaya ni bawa tenaga tau. Cahaya ni bawa tenaga. Okey. Light carries energy. Photon lah, photon yang kita belajar tadi seketul-seketul kuantum tu. So dia bawa energy. Jadi sekarang ni bila energy ni sampai dekat atas logam dan ada metal pula, ada elektron dekat logam tu, dia akan transfer energy tu. So maksudnya elektron ni pula yang dapat energy. Jadi bila elektron ni dapat energy, elektron ni akan keluarlah daripada logam.
Jadi kalau tengok dekat sini, apa maksud photoelectric effect tu? Maksud dia adalah pancaran keluar elektron dari logam. Tapi bila benda ni berlaku? Bila logam tu disinari alur cahaya pada frekuensi tertentu. Ada syarat lah. Jadi tak setiap kali pun dia jadi. Tak, dia ada syarat dia. Jadi elektron akan keluar dengan syarat cahaya datang tu ada frekuensi tertentu. Okey, ingat tau sebab kadang-kadang pelajar bayangkan dia macam pantulan. Bukan begitu. Dia bukan pantulan. Tenaga datang, tenaga tu pindahkan tenaga kepada elektron, elektron dapat, elektron keluar. Okay, so itu adalah photoelectric effect. Ini definisi ni di antara yang paling dia suka tanya. Jadi silalah ingat. Okay, tadi kita kata dia bukan main jadi je. Dia ada syarat dia. So syarat dia ada dua. Satu, F kena lebih besar daripada F naught. Yang kedua, E kena lebih besar daripada W. Apa maksud semua ni? Okay, first sekali adalah kita kena faham F ni dan E ni adalah cahaya punya cerita. Maksudnya yang datang, cahaya yang datang, frekuensi dia adalah F. Okey, cahaya yang datang, tenaga dia, energi dia adalah E. Okey, so dia lebih besar daripada F naught. So F naught ni adalah frekuensi ambang. F naught ni adalah frekuensi ambang iaitu frekuensi minimum untuk keluarkan elektron bagi satu logam. Okey, jadi jangan serabut dengan banyak-banyak. Kalau korang perasan, E, F naught dengan W ni benda yang sama je. Apa beza dia? Kalau F naught, frekuensi ambang atau threshold frekuensi, dia adalah minimum frekuensi. Frekuensi minimum. Tapi kalau fungsi kerja adalah, ataupun work function adalah minimum energy. Okey, jadi contohlah contoh. Fikir logik ayat dia. Logik ayat dia. Cahaya, okey. Cikgu bagi analogi dululah sebelum kita masuk benda ni. Cikgu bagi analogi. Korang ada RM10. Korang ada RM10. Untuk keluarkan elektron, untuk keluarkan elektron korang perlukan RM4. Cukup tak duit nak keluarkan elektron? Cukup kan? Jadi elektron keluarlah. Jadi fotoelektrik berlaku. So sekarang kalau kita guna analogi daripada analogi tu kita apply kepada sini. So foton yang datang ni frekuensi cahaya dia adalah 5 Hz contoh. Okay. Tapi dia kata F naught paling kurang harga elektron ni, harga, bayangkanlah harga. Tapi dia sebenarnya frekuensi minimum. Untuk dia keluarkan adalah 3 Hz. Jadi boleh tak dia keluar? Boleh, keluarlah sebab cukup. Sebab frekuensi ambang adalah minimum yang perlu untuk elektron tu keluar. So yang ini macam mana pula? Sama je, cuma bezanya unit dia lain. Sama je, cuma unit dia lain. Maksudnya cahaya datang bawa energi sebanyak 5 joule. Contoh. So elektron ni pula, kalau nak keluar, dia perlukan W sebanyak 3. Jadi cukup tak untuk elektron keluar? Cukup. Jadi elektron keluarlah. Sebab dalam kes ni E lebih besar daripada W. Yang ini F lebih besar daripada F naught. Macam tu. Okay, so itu adalah syarat-syarat untuk fotoelektrik berlaku. Jadi kalau kurang, macam F kurang daripada F naught atau E kurang daripada W, tak jadi. Okay, seterusnya adalah soalan yang suka dia tanya juga, iaitu kesan frekuensi dan keamatan cahaya. Okay, sekarang ni kita tengok frekuensi cahaya. Okay, kalau frekuensi dia tinggi, ni kita assume fotoelektrik berlaku tau. Kita assume fotoelektrik berlaku. So, kalaulah cahaya tu datang dengan frekuensi yang tinggi, elektron yang keluar, kinetik dia tinggi juga. Kalau cahaya yang datang tu frekuensi dia rendah, elektron yang keluar, kinetik dia rendah juga. Okay. Jadi, frekuensi akan bagi kesan dekat kinetic energy. Frekuensi akan bagi kesan dekat kinetic energy. So, frekuensi tu adalah warna cahaya. Warna dia. Okay, different color have different frequency. Kalau korang tengok warna pelangi ROYG, BIV, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, ataupun mari jual kacang hijau bersama ipin-ipin. Tak kisahlah. Yang penting adalah V ni frekuensi dia paling tinggi. Jadi kalau tengok dekat sini kan warna ungu ni, kinetic energy dia lah yang tinggi. Macam tu. Okay. Lepas tu kita ada keamatan cahaya. Keamatan tu terang tak terangnya lampu tu. Okey, terang ataupun tak terangnya lampu tu. So, kalau keamatan tinggi maksudnya lampu tu terang. Jadi, bila lampu terang, maksudnya cahaya yang datang tu banyaklah foton dia. Jadi, fotoelektron, nampak jumlah jumlah tau, bukan tenaga. Jumlah fotoelektron tu tinggi.
By the way, siapa-siapa yang macam lah fotoelektron ni apa pula? Tak ada apa-apa pun. Fotoelektron tu elektron lah. Cuma dikeluarkan melalui proses fotoelektrik. Okay, so bila keamatan cahaya tinggi, intensity of light is high, number of photoelectron yang keluar pun banyak. Okay, tapi kalau sikit je cahaya yang datang tu keamatan dia rendah, number of photoelectron dia pun rendah juga. Jadi dekat sini kita boleh tahu bahawa keamatan intensity of light bagi kesan dekat jumlah photoelectron. Ini penting sebab apa? Sebab exam akan tanya, kalaulah frekuensi bertambah, apa jadi pada kinetic energy? Bertambahlah. Kalau frekuensi rendah, kinetic energy berkurang. Keamatan tinggi, jumlah fotoelektron bertambah. Keamatan rendah, jumlah berkurang. Tapi macam mana kalau dia kata kalau frekuensi bertambah, apa jadi pada jumlah fotoelektron? Kalau frekuensi bertambah, apa jadi fotoelektron? Tak jadi apa-apa. Kenapa? Sebab frekuensi hanya bagi kesan dekat kinetik. Keamatan hanya bagi kesan dekat jumlah fotoelektron. So kalau lah tiba-tiba, okay, dia tukar. Tapi kali ni dia tanya pasal keamatan pula. Dia tanya, kalaulah kita increase intensity of light, apa jadi pada kinetic energy? Tak jadi apa. Ingat, pasangan dia adalah frekuensi dengan kinetik, intensity dengan number of photoelektron. Okay, kalau dia bersilang, dia tukar-tukar macam tu, tak ada apa-apa jadi. Right, ni adalah di antara yang dia suka tanya jugalah. Okay, sekarang kita tengok yang seterusnya. Ini di antara yang kalau calculation maka dia jadi banyak. Kadang-kadang 4, dia boleh keluar daripada sini. Okay, yang ini kan, jangan terlebih fikir. Tolong jangan terlebih fikir, bertenang dulu. Nampak je macam wah, formula kompleksnya, tak ada benda pun. Sekarang, fokus. First sekali adalah korang ada RM10. Harga barang RM3. Mampu tak beli? Mampu, kan? Ada RM10, barang RM3, mampulah, keluarlah. So, korang pun keluarlah beli barang. Tapi, keluarlah daripada kedai tu. Tapi sekarang duit tinggal berapa? Duit tinggal 7. Betul? Jadi, itulah dia konsep Einstein photoelectric theory punya formula. Okey, dia adalah berdasarkan prinsip keabadian tenaga. Cuma, dia tak gunalah duit. Dia guna tenaga joule. So, kalau kita ada 10 joule, cahaya yang datang tu bawa 10 joule, dia pergi dekat elektron. Elektron tu perlukan 3 joule minimum untuk keluar. Jadi yang keluar tu akan keluar dengan tenaga 7 joule. Jadi inilah formula dia, nampak? Tenaga foton 10. Minimum energy needed adalah 3. Tambah dengan kinetic energy. So kinetic dia berapa? 7. Macam tu lah. Wah, 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 senangnya kan? So dalam exam tak adalah gitu. Senang sangat. Jadi macam mana dia nak tanya dalam exam? So apa yang penting adalah tips Kalau korang nampak soalan tu, cikgu tak adalah jamin dia sentiasa macam ni. Tapi biasanya kalaulah korang tengok, oh ini fotoelektrik ni, tiba-tiba dia tanya kinetic maksimum. 99% of the time memang akan pakai formula ni. By the way, dalam exam biasanya dia tak pakai formula ni. Dia letak formula lain. Dia letak HF sama dengan W tambah dengan 1/2 mv squared. Betul lah, sama je. Tapi cikgu rasa kalau yang ni mungkin susah sikit nak nampak. So mungkin korang boleh pakai E sama dengan W plus K max. Nampak je soalan tanya kinetic maksimum. Untuk soalan fotoelektrik, letak dulu formula ni. Okay. So sekarang ni E, kalaulah dalam soalan ni, relax je dia bagi 10. Senang lah. Tapi kalau dia tak bagi, korang boleh cari. Nak cari pakai apa? Carilah pakai E sama dengan HF. Kalau dia bagi frekuensi. Kan? Kalau dia bagi frekuensi, pakailah E sama dengan HF. Kalau tak, macam mana? Mesti dia ada bagi something punya. Mungkin dia bagi lambda. Nampak? Sekarang ni problem solving. Dia tak fizik sangat pun. Sekarang ni matematik yang banyak. Jadi, nampak je soalan kinetic maksimum, E sama dengan W plus K max. E tu apa? Energy. Energy bagi tak? Kalau tak bagi, pakailah HF dengan HC over lambda. Okay. Lepas tu W, fungsi kerja. Kalau dia bagi, senanglah macam kat sini kan. Minimum energy required. Tenaga minimum yang diperlukan untuk elektron tu keluar adalah fungsi kerja. Kalau dia bagi, senang. Tapi kalau dia tak bagi, tak apa. Sebab apa? Sebab W tu, formula dia sama je. Cuma F dia F naught. Nampak? E sama dengan HF. W sama dengan H naught. Sama. Cuma F dia adalah F naught. Sama juga dengan W sama dengan HC over lambda. Tapi lambda adalah lambda naught. Lambda naught jaranglah dia tanya. Tapi point dia adalah formula dia sama. Cuma F naught dengan lambda naught. Okay, jadi daripada situ kita dapat tenaga kinetik maksimum.
Lepas tu mungkin follow up question, dia suruh cari speed. Gunalah formula E sama dengan 1/2 mv squared sebab kita dah ada energy kinetik tadi. Okay. By the way, macam mana nak bezakan antara F naught dengan F, lambda naught dengan lambda? So, tengok dalam soalan. Kalau dia kata frekuensi cahaya atau frekuensi of light, F lah tu. Panjang gelombang cahaya. So, daripada cahaya lah tu, lambda lah tu. Okay. Tapi kalau dia kata frekuensi minimum ataupun minimum frekuensi ataupun frekuensi ambang, F naught lah. Lambda ambang ataupun lambda maksimum, lambda maksimum yang diperlukan, itu adalah untuk lambda naught. Macam tu. Okay, jadi kesimpulannya again, E sama dengan W plus K max tapi masukkan formula yang sesuai bergantung kepada soalan yang diberikan. Okay, last untuk benda ni adalah kita punya graf. Okay, kita ada graf K max melawan frekuensi. Ini pun dia suka tanya. Objektif lah biasanya. Okay, tapi point dia adalah kalau kita ada K max dengan F, ada 3 benda. Okay, kalau korang perasan A dengan B ni, dia sebenarnya mewakili dua metal yang berbeza. Dua metal yang berbeza. Metal A dengan metal B. Tapi kenapa gradient dia sama? Sebab gradient dia mewakili H. Jadi soalan akan tanya, Raja menunjukkan graf K max melawan F. Apakah yang diwakili oleh kecerunan? What is represented by the gradient? H lah, pemalar Planck. Okay, so pemalar Planck kan constant. Constant, Planck constant kan. So bila constant, memang value dia sama lah. Sebab tu kecerunan sama. Kalau tiba-tiba korang ada metal nombor 3, sama juga. Dia akan jadi macam tu juga. Lain sikit lah lagi pula. Tapi sama je gradient dia. Okay, lepas tu dia akan tanya, tunjukkan, dia akan minta berapakah nilai frekuensi ambang untuk logam A. Ni. Frekuensi ambang untuk logam A. Sebab itu adalah pintasan X. Tunjukkan pada graf. Tunjuklah. Jadi ni pun frekuensi ambang juga. Tapi untuk logam B. Okay. Threshold frekuensi tapi untuk metal B. Okay. Maksud kalau tarik sampai bawah, ini adalah W. Cuma W ni adalah fungsi kerja untuk A. W ni adalah fungsi kerja untuk B. Tapi hati-hati walaupun nampak macam dia macam A ni, dia punya nilai adalah lebih kecil daripada B sebab kita tak tengok negatif dia. Okay, so ini adalah graf K max melawan frekuensi. Possible juga untuk dia tanya. Jadi, penting untuk kita kenal pasti apa yang diwakili oleh semua maklumat pintasan Y, pintasan X dan juga kecerunan. Okay, dengan itu habislah secara ringkas untuk topik kuantum. Jangan lupa buat latihan. Kalau mana-mana part yang rasa macam sangkut, rasa macam tak jelas, tengoklah video yang lebih lengkap dalam playlist kuantum. Okay, good luck semua. Bye-bye.